Okey, saya Ustazah Ainun Afifah binti Mustafa, guru takmir bagi daerah Kota Baru Kelantan. Okey. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay. Pada kuliah yang pertama saya pada pagi ini, Ustazah ingin menyampaikan tentang hadis yang pertama dari Imam Nawawi, iaitu hadis 40. Okey, kita tengok hadis yang pertama. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim ibn Hujjaj bin Muslim al-Kushairi an-Nasaiburi fi sahihayhuma allazainihuma asahul kutub al-musannafah. Okey. Itu hadis yang pertama ini terjemahannya ialah daripada Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya segala amal dengan niat, dan hanya bagi tiap-tiap seorang apa yang diniatkan. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya bagi dunia yang ia akan memperolehinya, atau perempuan yang ia ingin mengahwininya, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya itu. Okay. Diriwayatkan hadis ini oleh dua orang imam hadis, iaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim al-Kushairi an-Nasaiburi dalam kitab sahih keduanya, iaitu kitab yang amat sahih di antara segala kitab yang pernah disusun. Jadi antara kitab yang sahih ialah karangan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Okey. Syarahannya. Hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab, iaitu merupakan Amirul Mukminin. Beliau merupakan khalifah Islam yang kedua, terkenal sebagai seorang yang berani dalam urusan menegak umat Islam. Menyebut beliau dengan panggilan Abu Hafs, artinya bapa singa. Okey. Mengingat keberaniannya dan kepahlawannya beliau itu. Okey, seperti yang kita tahu bahawa Umar Al-Khattab ini merupakan seorang yang cukup berani, berani dalam menegakkan Islam. Sebab itu beliau digelar dengan Abu Hafs. Beliau banyak juga meriwayatkan hadis, semuanya berjumlah kira-kira 569 hadis. Okey, di antara hadis itu ialah hadis yang pertama ini. Okey. Okey, nilaian hadis ini. Hadis yang pertama ini adalah mempunyai martabat dan nilaiannya yang tinggi dalam jurusan hukum Islam, kerana banyak di antara hukum itu didasarkan kepadanya. Jadi hukum-hukum yang kita guna pada hari ini adalah berdasarkan kepada 1/3-nya adalah berdasarkan kepada hadis ini, iaitu innamal a'malu binniyat. Ulama hadis sepakat mengatakan tentang ketinggian nilai hadis ini dan tentang sahihnya. Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain berpendapat bahawa hadis ini adalah 1/3 Islam. Okey, Imam Syafi'i adalah menganggap bahawa
Rujukan hadis ini cukup untuk menggambarkan tentang satu per tiga daripada Islam. Kerana perbuatan seseorang ada dengan hatinya, perbuatan seseorang dengan dinilai dengan hatinya, yang kedua dengan lidahnya, dan yang ketiga dengan anggotanya. Manakala niat itu ialah salah satu daripada tiga tersebut, maka yang 2/3 lagi ada pada dua hadis ini. Itu, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Itu yang bermaksud sesungguhnya yang halal itu nyata dan yang haram itu pun nyata. Dan hadis yang keduanya ialah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Daripada keelokan Islam seseorang itu meninggalkan apa yang tidak berguna kepadanya. Perkara niat dan berkaitan dengannya. Dalam hadis ini kita akan sentuh 3 perkara besar yang diceritakan dalam hadis ini. Yang Ustazah akan hari ini Ustazah akan mencuba menyentuh tentang yang pertama dulu. Yang pertama iaitu segala amal adalah dengan niat. Rasulullah SAW di awal hadisnya yang tersebut menyatakan bahawa hanya segala amal adalah dengan niat. Niat adalah sebab pertama untuk mewujudkan atau melahirkan amal. Jadi kalau amal, maksudnya kat sini kalau kita itu dianggap beramal apabila kita disertakan dengan niat. Diterima amal itu atau tidak adalah kerananya, iaitu kerana ada qasad yang timbul dari kesedaran hati atau jiwa untuk melakukannya menurut kemahuan sendiri. Jadi di sini apabila menurut kemahuan sendiri, maksudnya bukan kerana dipaksa dalam melakukan sesuatu. Maka barulah ia dikira sebagai amal. Amal yang memerlukan kepada niat ialah segala amal atau perbuatan syarak. Apa dia perbuatan syarak? Syarak itu perbuatan yang disyariatkan oleh agama yang hendak ditunaikan. Sebagai contoh, solat, puasa, haji, itu semua memerlukan niat. Kalau kita solat, mengerjakan 13 rukun daripada kita tolak satu iaitu niat. Lepas tu kita buat sampai bagi salam, amalan kita tidak akan diterima kerana tidak disertakan dengan niat. Begitu juga amalan puasa. Sekarang ni kita berada dalam bulan puasa. Kita berlapar, berdahaga, kita meninggalkan segala perbuatan. Tetapi kita tidak lupa niat. Lupa nak niat, semalam lupa nak niat. Jadi perbuatan kita berlapar, berdahaga tidak dianggap sebagai puasa kerana setiap amalan itu, amalan syarak mesti disertakan dengan niat, barulah ianya dikira sebagai satu amalan. Adapun amal atau perbuatan yang bersifat meninggalkan segala yang haram, contohnya yang haram, contohnya kita tidak minum arak. Kita tidak minum arak, meninggalkan minum arak, atau bersifat menghilangkan segala kotoran. Contohnya kita basuh baju, basuh najis di badan, atau mengembalikan segala pinjaman atau menyampaikan segala pemberian atau hadiah. Kita pinjam kereta, kita hantar, tak perlu niat. Ataupun kita bagi hadiah, awak ni hadiah hantar awak. Jadi kita tidak perlu niat. Kita follow tu sudah dikira perbuatan tu. Maka tidaklah dikehendaki kepada niat yang tertentu kerana sah berlakunya segala amal yang tersebut itu dengan ketiadaan niat. Jadi amalan itu sudah dikira. Kecuali kalau bermaksud hendak mendapatkan ganjaran. Kita ni hidup untuk mendapatkan ganjaran pahala, kumpul pahala sebanyak mungkin untuk mendapat ganjaran di akhirat itu syurga yang kita idam-idamkan.
Maka dikala itu diperlukan kepada niat atau qasad melakukan semata-mata hendak mendampingkan diri kepada Allah dan tidak kerana sebab-sebab yang lain. Okey, sebagai contohnya yang Ustazah bagi tahu tadi, kita meninggalkan minum arak sebab apa? Bukan kerana calon isteri ke atau tapi semata-mata kerana Allah. Sebab apa? Sebab Allah tidak sukakan segala minuman yang memabukkan, yang haram. Okay. Jadi, apabila kita meninggalkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mendapat ganjaran pahala. Okey. Pengertian niat dan maksudnya. Niat menurut bahasa ialah qasad, tujuan hati. Apa dia qasad ni? Qasad ialah tujuan hati dan iradat, kehendak hati. Hati kita, kehendak hati kita nak buat macam mana? Nak buat apa? Okey, maka dengan tujuan hati dan kehendaknya sendiri terjadilah suatu amal atau pekerjaan. Ulama fiqh mengertikan niat iaitu qasad mengerjakan suatu bersamaan dengan melakukannya dan tempatnya di hati. Jadi dinilainya di hati kita, bukannya sebutan tapi di hati kita. Menurut istilah syarak, niat ialah tergerak hati ke arah suatu pekerjaan untuk mencari keredaan Allah dan menyatakan perasaan tunduk dan patuh kepada perintahnya. Okey, inilah yang dikatakan ikhlas atau kejujuran dalam melaksanakan sesuatu amal. Maksud niat menurut pandangan ulama ialah untuk menyatakan perbezaan antara amal ibadat dengan pekerjaan adat atau antara jenisnya ibadat itu sendiri. Sebagai contoh, duduk di dalam masjid kerana beriktikaf dan berehat adalah sama. Kita masuk kat masjid, kita niat iktikaf. Satu. Yang kedua, kita nak berehat. Dua. Jadi benda yang sama. Tapi apabila kita duduk dengan berniat, kita akan mendapat pahala iktikaf. Begitu juga mandi kerana suatu kewajipan syarak. Mandi yang harus, hari-hari kita mandi. Ataupun mandi yang wajib kerana membersihkan diri daripada hadas besar. Itu membezakan. Dan kerana kebiasaan adalah sama juga keadaannya. Sama kan? Boleh tengok sama je. Basahkan badan, ratakan air ke badan, sama. Tapi yang membezakannya ialah dari segi niat. Begitu juga sembahyang, puasa dan sedekah yang wajib. Sama keadaannya dengan sembahyang. Sembahyang, puasa dan sedekah yang sunat. Kita sembahyang, sama angkat takbir, ada 13 rukun daripada niat sehingga memberi salam. Sama. Tapi yang membezakannya ialah niat kita. Kita sembahyang zuhur ke, kita sembahyang sunat tahajud ke, kita sembahyang sunat-sunat yang lain. Itu membezakan. Begitu juga dari segi puasa. Kita puasa bulan Ramadan ke ataupun kita puasa bulan-bulan yang lain. Semua dinamakan ibadat, tetapi yang dapat membezakan antara jenis dan martabatnya ialah niat atau qasad orang yang melakukannya. Sementara itu, ada pula perbuatan yang di luar lingkungan ibadat, iaitu perbuatan yang menjadi tabiat hidup manusia itu sendiri. Seperti makan, makan hari-hari, minum dan sebagainya. Sekalipun demikian, perbuatan itu dianggap satu kebaikan pula yang mungkin diberikan pahala kalau dikosadkan, iaitu diniatkan melakukannya untuk memelihara keselamatan badan supaya dapat meneruskan bakti kepada Ilahi sepanjang hayat. Kita makan minum, kita niat, Allah mintalah aku ni jadi kuat supaya boleh meneruskan ibadat-ibadat yang lain ataupun boleh berbakti kepada masyarakat ataupun macam pagi kita bangun sahur,
kita makan, kita niat ya Allah mintalah supaya dengan aku makan sahur ni boleh aku meneruskan ibadat puasaku pada pagi ini sehingga hari ini sehingga berbuka puasa. Okey. Saya rasa cukuplah untuk perkongsian pada siri yang pertama, kuliah yang pertama ini. Kita sambung untuk kuliah yang kedua, untuk poin yang kedua dan poin yang ketiga. Wallahu a'lam bissawab wa ilal liqa.